Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan TikTok dan juga FB? Ahlan-ahlan kepada semua. Saya perasan ada beberapa nama di ruangan TikTok, ahlan-ahlan. Begitu juga di Facebook, Ummi Madiha, Ummi Zayhadi, Kamiza Muhammad Amil, Habsyah Abdul Rahman, Indun Hashim, Mahiran Muda, Sarah, Zaliha Kamaruddin, Aziza Iza, Fatimah S, Haninani Abdul Rahman, Siti Nur Majid, Siti Zarah Ahmad, Imah Yasin, ahlan-ahlan Ali Muhammad Razif, Yaya Lia, Bunga Lawang, Wan Muhammad Suid dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon sebaik untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Farhan, jazakumullah khairah. Terima kasih banyak-banyak. Lalu kita dah tiba pada muka surat yang ke-66, yang mana di sini penulis berkongsi tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat sahih riwayat Bukhari dan Muslim berkenaan tentang ciptaan manusia di dalam rahim ibu mereka. Maka hadis ini panjang dan sebahagiannya kita telah baca ketika mana di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Farhan. Terima kasih, jazakumullah khairah. Begitu juga Kak Jamilah Ihsan di FB. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Yusuf bin Nurdin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka jom kita lihat hadis ini. Walaupun kita dah pernah baca, jom kita lihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam riwayat ini terjemahannya berbunyi, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar lagi dibenarkan percakapan baginda. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang dalam kalangan engkamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Maka 40 hari pertama, fasa yang pertama, maka manusia di dalam rahim ibunya berada dalam bentuk air mani, dalam bentuk air mani, yang mana Allah SWT sebut, kami telah ciptakan manusia min nutfah, daripada titisan air mani. Maka 40 hari pertama begitulah keadaan manusia dalam bentuk titisan air mani yang berada di dalam rahim ibunya. Kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama 40 hari. 40 hari pertama adalah proses daripada air mani menjadi alaqah, iaitu ketulan darah. Maka itu adalah pada 40 hari yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian fasa yang ketiga, menjadi seketul daging selama tempoh yang sama. 40 hari yang ketiga adalah proses daripada ketulan darah menjadi ketulan daging. Dekat sini kita nampak setiap satu fasa adalah 40 hari. Dan kita nampak juga bahawa 40 hari adalah satu bilangan yang harapannya boleh mengubah manusia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat berjemaah selama 40 hari dengan imam, dengan takbiratul ula bersama dengan imam, maka dia akan mendapat pembebasan daripada dua perkara. 40 hari adalah tempoh yang sebenarnya sebagai satu isyarat dalam perubahan untuk manusia. Maka 40 hari pertama, perubahan daripada air mani menjadi ketulan darah, sabda Nabi. 40 hari kedua, proses daripada ketulan darah menjadi ketulan daging. Dan semua setiap satu fasa tersebut adalah 40 hari, 40 hari. Terima kasih banyak-banyak Zaini Cik Umar. Terima kasih, jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Maka sabda Nabi SAW, kemudian dikirimkan kepada bayi tersebut seorang malaikat. Lalu malaikat tersebut menghembuskan kepadanya roh, dan dia diperintahkan dengan 4 perkara. Ditetapkan pada waktu itu dengan 4 perkara. Yang pertama berkenaan tentang rezekinya. Allah telah tentukan rezeki manusia. Yang kedua tentang kematiannya, bila akan mati, di mana. Yang ketiga ditentukan tentang amalan dia, Dan yang keempat ditentukan adakah dia syaqiyun am sa'idun, seorang yang celaka al-a'yadzubillah lalu tergolong di kalangan ahli neraka, ataupun ahli syurga lalu menjadi bahagia. Cuma ni kita tak tahu apakah ketentuan kita. Maka sebab itu kita dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi SAW, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya salah seorang daripada kalian akan beramal dengan amalan ahli syurga berdasarkan yang terzahir pada pandangan manusia. Pada waktu itu dia akan beramal dengan amalan ahli syurga berdasarkan pandangan zahir amalan manusia. Lalu lain tak elok, ahlan-ahlan, adakah lain okey? Saya tak perasan, saya baru perasan ada yang komen tentang lain. Adakah lain saya ataupun bagaimana? Aminah, memang hujan pun. Saya nak tengok sekejap. Di TikTok so far tak ada masalah. Tengok hijau tak? Panggil Umi. Adakah lain saya ataupun bagaimana? Lalu bentung so far okey, Kak Zianab jelas, Rohayati, Ummi Zahadi, tengok jelas tak? Hijau tak? Tengok. Oh okey, tak ada masalah. Mungkin bukan lain saya. Moga Allah mudahkan untuk sahabat-sahabat. Memang musim sekarang musim hujan, harap berhati-hati dan moga Allah permudahkan segala urusan. Maka sabda Nabi SAW, lalu ada manusia yang pada waktu itu secara zahir mengikut pandangan kita, hanya Allah yang lebih mengetahui tentang isi hatinya, dia melakukan amalan ahli syurga. Namun sabda Nabi SAW, sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih daripada sehasta. Namun didahului oleh suratan takdir, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Maka pengakhirannya adalah pengakhiran yang tak baik. Pengakhirannya adalah pengakhiran melakukan amalan ahli neraka, su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Maka menjadilah dia di kalangan ahli neraka. Biar di sini sekejap, dia datang daripada jauh. Sini, bawa di sini. Dia nak bagi salam je sekejap. Bagi salam sekejap je. Itu dah okey. Dah berapa hari dia datang. Okey, sekejap dia bagi salam. Sana. Okey, Assalamualaikum. Sini, TikTok sini, Assalamualaikum. Facebook sini, Assalamualaikum. Dah cukup dah tak payah nak. Okey dah cukup. Okey dah, bawa dia ke bilik lain. Okey.
Hari-hari je nak bagi salam dengan kepada sahabat-sahabat semua. Okey. Lalu sabda Nabi SAW, ketentuan Allah. Tapi kita tak tahu apakah ketentuan kita, takdir kita. Maka kita kena buat yang terbaik dalam keadaan jaga niat kita, jaga ikhlas kita, jaga amalan kita, dan kita berusaha berikhtiar sebagai seorang hamba. Namun ada orang secara zahir amalan dia nampak buat amalan baik, hati hanya Allah yang tahu, dalaman hanya Allah yang tahu, dan Allah tidaklah zalim kepada mana-mana hamba. Al-Quran menyebut firman Allah, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid," dan Tuhan kamu tidaklah berlaku zalim kepada mana-mana hamba. Allah tak berlaku zalim. Lalu kalaulah pada waktu itu mata kita nampak dia buat amalan ahli syurga, namun pada waktu itu pengakhirannya adalah pengakhiran yang tak sepatutnya, pengakhiran yang buruk, ada sesuatu yang sebenarnya di situ. Hanya Allah yang tahu rahsianya. Maka sebab itu kita tak boleh nak menilai dengan pandangan zahir sahaja tentang hati, tentang apa yang tersembunyi. Maka tetapi yang penting Allah tak berlaku zalim. Ada orang pada waktu itu bila baca hadis ni lemah semangat dia. Kalau macam tu tak nak beramal, takut nanti akhir nanti jadi bagaimana. Allah tak berlaku zalim. Orang yang baik, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang dia jaga, maka insya-Allah pada waktu itu ketentuannya adalah ketentuan yang baik. Sebab itu penulis letakkan dalam kurungan, lalu kalaulah seseorang itu amalan zahirnya pada waktu itu adalah amalan yang baik pada pandangan mata manusia, namun pada waktu itu Allah yang lebih mengetahui, sebelum meninggal dunia dia melakukan amalan ahli neraka, maka tetap tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, dan sesungguhnya salah seorang daripada kalian akan beramal dengan amalan ahli neraka berdasarkan yang terzahir pada pandangan manusia. Nampak amalan dia tak elok, nampak amalan dia teruk, nampak langsung pada waktu itu tak ada ketaatan. Tapi itu daripada pandangan zahir kita. Bila dia bersendirian kita tak tahu. Kemudian pada waktu itu situasi dan keadaan dia pun tak tahu. Dan Allah tidak pernah menzalimi sesiapa. Lalu sabda Nabi, namun suratan takdir pada waktu itu mendahuluinya, sehingga tidaklah jaraknya antara dia dan neraka melainkan sehasta. Sebelum meninggal dunia dia melakukan amalan ahli syurga, amalan yang Allah suka, maka dia akan masuk syurga. Maka inilah secara ringkas berkenaan tentang ciptaan manusia yang berlaku di alam rahim ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata penulis, engkau bayangkan betapa susahnya seorang yang bernama ibu mengandung dan melahirkan engkau. Bukan pada waktu itu perkara yang mudah seorang ibu nak melahirkan anaknya, sehingga Allah sebutkan di dalam tempat sebagai nikmat yang besar. Firman Allah di dalam suratul Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut, daripada rahim ibu kamu. Sebab ianya adalah keadaan yang sukar, situasi yang sukar, pengorbanan yang sukar. Dan kebanyakan di sini adalah ibu-ibu. Ada tak ibu-ibu yang melahirkan pada waktu itu kata mudah? Ataupun ini adalah sukar? Sakit tak ketika mana melahirkan? Sakit tak? Sakit, sangat sakit. Anak-anak saya semua saya dapat bersama waktu kelahiran, nampak pada waktu itu sakit. Saya pun sakit juga, sakit tangan. Sebab dia pegang tu punya kuat sampai kebas tangan. Saya pun tangan sakit, tangan dia sakit. Tapi nampak memang sangat sakit, pengorbanan yang besar oleh seorang ibu. Maka penulis buku tanya kepada kita, cuba kita bayangkan. Tapi yang lelaki dia tak boleh nak bayang sebab dia tak pernah rasa. Lalu cuba kita bayangkan bagaimana waktu nak syarat mengandung, pada waktu itu pengorbanan bagaimana. Ketika mana dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak melahirkan, pengorbanan dia bagaimana. Lepas dah melahirkan waktu pantang bagaimana. Ketika mana dah usia macam Atiyah ni, macam mana. Atiyah ni sebenarnya dia ulang alik nak masuk dalam bilik live ni, ulang alik. Pada waktu tu dia dah merangkak laju, dia ulang alik untuk masuk dalam bilik live. Maka ibu dia kena kutip dia, bawa, datang balik, kutip dia, bawa dan sebagainya. Sentiasa
pengorbanan demi pengorbanan. Baru-baru ni saya dapat pergi umrah. Atiyah pada waktu tu dah mula merangkak laju, maka selama 9 jam dalam flight, Masya Allah, ujian pada waktu tu nak jaga dia, nak pegang dia. Maka pengorbanan ibu sangat luar biasa. Sebab itu kata penulis, ramai yang kata hanya Allah saja yang tahu yang mana kesakitan yang sangat luar biasa. Maka kata penulis, bayangkan betapa susahnya seorang yang bernama ibu mengandung, 9 bulan 10 hari bawa dalam perut, dan betapa susahnya waktu melahirkan. Tetapi sepanjang umur dan hayat engkau di dunia, cuba engkau fikirkan apakah jasa dan budi engkau terhadap ibu selama ini. Apa yang kita buat kepada ibu kita? Kadang-kala ibu kita cakap, kita tak dengar. Sahabat-sahabat tak, ini sebenarnya peringatan untuk saya. Kadang-kala ibu panggil, tak jawab. Kadang-kala ibu pada waktu itu suruh, tak buat. Maka bagaimana sikap kita? Padahal ibu tersebut telah berikan segala-galanya untuk kita. Walaupun dia sekadar melahirkan sahaja, itu pun dia telah berikan segala-galanya untuk kita. Maka kita berhenti di sini. Saya minta maaf sebab petang ni saya ada program jam 6.30, lagi 14 minit yang mana saya ada program. Namun dapat juga kita bersama walaupun dalam tempoh 16 minit. Mudah-mudahan kemudian Umi Zaihadi maklumkan, kita doakan untuk sahabat kita yang biasa kita perasan nama beliau dorangan komen, Al-Fakirah Nani, dan saya pasti banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang saya tak tahu yang sedang diuji dengan banjir yang teruk di Kelantan dan Terengganu pun mula semalam dan hari ini. Kita doakan dengan doa yang ikhlas, doa tulus, moga Allah mudahkan urusan mereka. Mereka diuji, sebenarnya kita pun diuji, adakah kita bersyukur ataupun tidak. Dan saya nampak ramai juga sahabat-sahabat yang membantu meringankan beban. Ada yang pergi ke sana tolong, ada yang menyampaikan bantuan, satu usaha yang baik, yang mana kadang-kala saya pun tak mampu nak buat seperti yang mana sukarelawan-sukarelawan ini buat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ketabahan, jaga diri, jaga keluarga pada waktu banjir ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya, Allah surutkan banjir dengan segera, dan Allah anugerahkan kekuatan dan sebaik-baik balasan di atas apa yang hilang daripada barang-barang, kewangan dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya minta maaf saya tak boleh lama. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.